Yang kita memujuk pada tahun ni adalah beberapa yang kita pujuk daripada musim ketiga, ada yang kita pujuk daripada bertahun-tahun jugalah. Yang kita dah pujuk, Alhamdulillah tahun ni mereka masuk. Because peserta-peserta seperti Ibu Kati cakap, semua peserta adalah bintang. Lalu kita dengan Emma, cik kat backstage. Rakim susah sikit, eksklusif kata dia. Very rare kan. Eksklusif hari ni. Tapi eksklusif tak eksklusif, kita berada di sidang media PC Gegar Vaganza. Antara program paling eksklusif juga di Malaysia. Banyak special. Gimmick awal-awal dah keluar dah katanya. 14 peserta 10 minggu. Last season 11 tambahan. Apa sal tahun ni ada ramai sangat ni 14 ni? Okey, sebab untuk jenama Gegar Vaganza ni, setelah kita bersiaran selama 6 tahun lah, 6 musim sebelum ni, masuk yang ke-7, masih ramai lagi sebenarnya peserta yang ingin menyertai dan menjadi sebahagian besar daripada keluarga Gegar Vaganza. Jadi pada tahun ni kita lihat mungkin kita buka lebih lagi number of peserta yang menyertai program ni, untuk memberikan satu, akan ada kelainan lah sebab mereka datang daripada genre background yang berbeza, dan juga yang kedua, kita nak memberikan saingan yang lebih hebat untuk peserta pada tahun ni. Jadi apabila ada lebih peserta, maksudnya akan ada lebih competition di antara mereka semua lah. Jadi berapa ramai sebenarnya yang try tahun ni, sebab tahun ni kan kita ada masalah PKP, COVID semua ni. Jadi audition mungkin tak jadi seperti biasa. Berapa yang sebenarnya you all panggil untuk you panggil apa jadi? You panggil audio apa? Sesi, bukan uji bakat lah, dengar suara. Dengar suara. Berapa ramai sebenarnya tahun ni yang dipanggil yang dengar suara tu? Okay, untuk sesi dengar suara pada tahun ni kita ada dalam 35 peserta yang datang. So daripada 35 tu kita memilih 14 lah. Tapi memang pada tahun ni agak sukar kerana kita pada awalnya ada perancangan untuk bawa peserta import daripada Indonesia, daripada Singapura. Tapi memandangkan keadaan tidak mengizinkan, maka kita tak dapat merealisasikan perkara tersebut. Tapi dengan adanya 14 peserta yang saya anggap sangat-sangat kuat, mereka semua ada kekuatan masing-masing. Ada sebab kenapa mereka dipilih untuk pada tahun ini. Cuma mereka yang tidak dipilih tahun ini sebenarnya bukan mereka tu kita tak pilih terus. InsyaAllah mereka akan ada pada musim yang akan datang. Sebab kita tak nak tapau semua tahun ni, nanti next few seasons kita tak ada peserta. Jadi ada sebab pemilihan kenapa kita pilih ensemble yang sedia ada pada tahun ni. Kalau dah bos ni cakap next few seasons, so ni bukan season terakhir. Jadi nak tanya juga, sebab ramai kata awal-awal hari tu tahun ni mungkin All Star. Adakah betul dia punya orang kata ramalan tersebut sebenarnya nak buat All Star tapi terpaksa berubah akibat daripada masalah yang melanda, ataupun belum lagi untuk All Star lagi sebenarnya? Sebab untuk All Star ni kita rasakan yang peserta, kita baru ada 6 musim pun. So kalau kita nak buat All Star dengan 6 peserta untuk 10 minggu, ianya kita tak akan, number one, tak akan cukup peserta lah. So untuk All Star ni kita nak perlukan gabungan lebih ramai lagi peserta, kalau peserta juara lah kalau untuk masuk. And untuk kita sendiri memang ada perancangan untuk All Star. Sebenarnya tahun ni ada juga kita terfikir untuk lakukan All Star, tapi seperti saya jelaskan, sebab kita melihat masih ramai lagi peserta yang nak masuk, jadi kenapa kita tak bagi peluang tu kepada mereka yang nak masuk. And I think this year ada beberapa nama yang besar juga yang menyertai Gegar Vaganza. So itu I think itu menunjukkan yang jenama Gegar Vaganza ni masih lagi kuat di dalam industri kita, sesama penyanyi-penyanyi yang boleh dikatakan legend juga. Faham. Jadi seperti biasa, setiap tahun you all ada wishlist artis-artis legenda yang you nak bawa masuk. Tahun ni ada tak yang berjaya, yang dah sekian lama you memujuk? Ada tak yang berjaya? Yang kita memujuk pada tahun ni adalah beberapa yang kita pujuk daripada musim ketiga, ada yang kita pujuk daripada bertahun-tahun jugalah. Yang kita dah pujuk, Alhamdulillah tahun ni mereka masuk. Siapa tu? Itu tak payah cerita lah. Peserta legend yang kita pujuk lama tu, memang at the end of the day, pada akhirnya kita berpuas hati kerana kita dapat juga, I think mereka juga melihat daripada sudut yang berbeza kenapa patut mereka menyertai Gegar Vaganza. So I think bila mereka lihat mungkin peserta-peserta terdahulu bagaimana mungkin kerjaya mereka
dapat berkembang selepas itu. Jadi mereka pun okay, turut serta, why not this year give it a try. Tapi kepada mereka yang saya masih pujuk tu, saya akan tetap pujuk lah, sebab saya masih meletakkan harapan yang tinggi untuk beberapa orang peserta lagi yang belum lagi menjejakkan kaki ke pentas Gegavaganza. So All Star lambat sikit lagi lah ni, sebab ada lagi peserta yang belum. Kita tengoklah macam mana. Alright. So kita ambil sikit, bukanlah nak kata teknikal, tapi lebih pada para penonton lah. So macam mana kali ni, sebab macam kalau kita tahu big stage ada limitation 250 orang satu masa, dan penonton penyokong pula tak ramai yang dapat tengok, orang-orang tak dapat tiket. Adakah Gegavaganza akan meneruskan benda yang sama? Satu. Nombor dua, macam mana pula dengan dari segi lokasi ke, apa yang boleh diceritakan tu? Okey, dari segi location, kita akan bersiaran di lokasi yang sama dengan big stage, iaitu di PICC. Daripada segi penonton yang boleh hadir memang limited, kerana kita memang menguatkuasakan SOP yang ketat untuk memastikan yang perjalanan program ini lancar. Jadi memang penonton yang akan datang memang limited, tapi apa yang kita harapkan adalah penonton dapat menonton daripada rumah dengan keluarga mereka, kerana program ni boleh sesuai untuk tontonan keluarga. Dah bersiaran selama 6 tahun, jadi this is the time for you to be with your family, be at home, stay safe, dan terus menyokong program Gegavaganza. Dan harapan kita adalah supaya penonton Gegavaganza terus menyokong program ini, kerana tanpa sokongan mereka yang menonton, tak mungkin kita menjadi program entertainment nombor 1 di Malaysia. Terima kasih kepada semua penonton. Yang ini rakan sekerja Rakim, Emma dah selalu jawab dah sebelum ni, tapi disuruh tanya lagi dalam live tadi. Rakim, live di YouTube, di online, di social media, adakah ada akan buat, ataupun mungkin hanya episod pertama dan seterusnya tiada? Boleh explain untuk kali ini untuk Gegavaganza? I think episod pertama kot. Boleh kena check balik lah. Aku macam tak berapa sure whether. Tapi kalau ikut yang sama, episod pertama sajalah. Memang macam tu lah. So daripada episod I think episod pertama ada kot. Let me just check balik. Okay. Tapi seterusnya memang tak adalah sampai final. Semua kena tonton dekat Astro lah. Sebab kena support jugalah. Bukan because bila penonton support dengan menonton di Astro, and then insyaAllah kita akan ada musim-musim lagi yang akan keluar duit buat show, bukannya free kan? Benda tu. Okey lah, soalan terakhir tadi lah ada orang bertanya kan, media, kenapa Nabil dengan Jihan juga lagi kan? Kan macam tu. Saya suka, tapi penonton pun ada juga yang bertanya benda yang sama kan. I think seperti saya jelaskan juga lah masa sidang media tadi, Nabil dengan Jihan antara tonggak utama yang telah menggerakkan program ni. I think ke mana tahap Gegavaganza pada hari ini bukan saja di belakang peserta sahaja, ianya juga banyak dibantu oleh daripada host yang membawa program tu. I think dengan mereka rancangan ni tak jadi hamba. Dengan Nabil dan Jihan juga kita dapat lihat yang penonton dapat entertainment, dapat humor, dapat bersukaria bersama keluarga. I think itu yang pentingnya kenapa kita hendakkan host yang bukan saja ada chemistry, tapi boleh menghiburkan penonton daripada awal hingga akhir program. Selamat tak kalau nak cakap ada yang tak suka, tapi lebih ramai yang suka mereka? Betul? Saya berpendapat begitu. Lebih ramai yang suka mereka lah. Jadi sebab saya rasa antara, kalau kita lihat daripada segi rating dan sebagainya, kalau ianya masih menjadi program entertainment nombor 1, mesti ada sebabnya mengapa ianya berada di tahap tersebut. Jadi seperti saya jelaskan, bukan sahaja kita melihat kepada peserta, ianya juga daripada host, daripada seluruh produksi, daripada semua yang support lah, dan juga penonton yang menyebabkan program ini nombor 1. Okey, jangan lupa saksikan Gegavaganza musim yang ke-7 di saluran Astro Ria dan juga di Ria HD bermula 11 hari bulan Oktober.